Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama lagi dengan Cikgu Azlina untuk Sains Tingkatan 4 KSSM. Baiklah, hari ini Cikgu ingin mengajarkan bab teknologi hijau dalam subtopik 4.3 iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa, dan topik 4.4 sektor perhutanan dan pertanian. Baiklah, kita tengok kepada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Standard pembelajaran kita ada dua, iaitu menerangkan isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang kedua, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Baiklah, berkaitan dengan faktor penyumbang isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Dia melibatkan yang pertama ni, pertambahan populasi dunia, iaitu semakin lama semakin banyak bilangan manusia di atas muka bumi ini. So populasi dunia bertambah, maka menyumbangkan kepada isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Maksudnya kat sini cikgu nak tunjuk apa yang menimbulkan permasalahan yang menyebabkan berkaitan dengan hal-hal dengan sisa dan air sisa ni. Ni maksudnya antara penyebab-penyebab kepada masalah pengurusan sisa dan air sisa lah maksudnya kat sini. So pertama, populasi dunia yang makin bertambah. Yang kedua, penambahan pembinaan prasarana. Kita ada banyak membina pelbagai kemudahan. Jadi bila banyak pembinaan, banyak mendatangkan kesan. Yang ketiga, perubahan zaman industri pembuatan semakin berkembang. Banyak penciptaan peralatan, contohnya kenderaan, peralatan elektronik. Zaman sekarang kan zaman kita perlukan kepada teknologi, tetapi sedikit sebanyak menimbulkan isu sosial saintifik ini. Kemudian perubahan gaya hidup dan sosio budaya manusia. Gaya hidup manusia semakin lama semakin maju, juga menimbulkan permasalahan dalam isu pengurusan sisa dan air sisa. Dan seterusnya, kepesatan ekonomi. Contohnya macam dalam gambar ni, bandaraya kita Kuala Lumpur pesat berkembang, pembangunan dari segi ekonomi, dan di sebaliknya tu ada juga mendatangkan masalah untuk menguruskan sisa dan air sisa. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut? Jadi kita kena pasti dulu masalah, kemudian sekejap lagi cikgu akan tunjuk bagaimana kita boleh mengatasi masalah yang terjadi. Seterusnya kita perhatikan di sini. Yang pertama ni berkaitan dengan kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap. Dibuang ke mana? Dibuang ke dalam sungai. Dibuang ke dalam laut. Pembuangan ni mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan yang berhampiran. Cuba kamu tengok rajah di sini. Nampak tak? Betapa kotornya air yang dibuang ke dalam sistem perairan. Jadi bila air itu tidak dirawat, terus dibuang ke sistem perairan, air yang tercemar, apa jadi dengan hidupan dalam laut? Apa jadi dengan ikan-ikan dalam tu? Apa jadi dengan tumbuhan dalam tu? Mesti tak dapat hidup dalam tu kan? Akan mati. Jadi bila mati, apa jadi dengan ekosistem dalam tu? So dia akan terganggu. Maksudnya contoh ikan kecil yang menjadi makanan kepada ikan lain yang besar contohnya dah berkurang. Jadi bila makanan tu berkurang, apa jadi dengan ikan lain yang nak makan tu? So lama-lama akan berkurang. Jadi hidupan tu dah dikatakan hidupan sungai ataupun laut ni terganggulah ekosistemnya. Sebenarnya kita tengok ni, sisa makanan tidak boleh dilupuskan dengan baik. Kalau kita tengok ni, contoh ni kan ada banyak makanan-makanan. Contohnya kita tengok macam di restoran, kedai makan, di hotel, ada banyak sisa-sisa makanan.
Jadi kalaulah tak dilupuskan dengan baik, jadi dia akan mendatangkan masalah pencemaran kepada alam sekitar. Okey, seterusnya penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyebabkan peningkatan gas rumah hijau. Menyebabkan perubahan iklim. So kamu tengok di sini, nampak bila ada banyak sampah sarap dibuang, tak diuruskan dengan betul, pemandangan pun tak cantik kan. Jadi dia juga menyebabkan peningkatan gas rumah hijau. Kemudian seterusnya, kamu tengok di sini nombor ni, 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Banyak tak? 268 juta, banyak. Dan kita perlukan 2 hingga 4 tan batang kayu untuk hasilkan 1 tan kertas. So nampak, kayu sampai sekali ganda untuk hasilkan kertas. Jadi banyak kita membazir, banyak kita menggunakan sumber untuk hasilkan kertas. Yang ni sebenarnya kertas adalah penyumbang utama bagi sisa pepejal. Jadi nampak tak di sini, kita sekarang ni perlu mengurangkan penggunaan kertas. Contoh macam sekarang kan kita menjalankan pembelajaran secara atas talian online, kita kurang menggunakan kertas. Sekurang-kurangnya kita mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan mengurangkan kertas. Lain pada tu, kalau kita gunakan kertas, sebaik-baiknya kita jimatkan penggunaan ataupun kita guna semaksimum mungkin. Maksudnya kalau dah guna kedua-dua belah. Dah guna, mungkin boleh guna untuk buat benda lain, kita buat benda lain pula kan. Itu sebenarnya dah masuk ke bahagian cara untuk mengatasi masalah isu sosio-saintifik ni. Kita tengok lepas ni. Kemudian tengok pula apa lagi. Inilah yang sedikit sebanyak cikgu dah sentuh tadi. Yang ni diterangkan di sini. Apa yang kita boleh buat, aplikasi teknologi hijau kita untuk menangani isu sosial saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang pertama, dia kata di sini, bila kita aplikasikan teknologi hijau, ia berjaya mengurangkan kesan rumah hijau secara efisien. Baguslah, boleh mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Berjaya menjimatkan kos dengan cara amalan, pencegahan dan pengurangan. Nanti cikgu terang satu persatu. Yang kedua, pengasingan dan kitar semula. Yang ketiga, rawatan dan pemprosesan, iaitu proses biologi. Dan yang keempat, 5R. Dulu 3R kan, sekarang 5R. Refuse, reduce. Reduce tu kita kurangkan. Refuse kita tolak, maksudnya kita tak nak guna. Contoh, hari tanpa beg plastik, hari Sabtu. Contoh macam tu. Reuse kita guna semula, recycle kita kitar semula. Maksudnya kita dah hasilkan, contohnya kertas, boleh dihantar ke pusat kitar semula untuk dihasilkan kertas kitar semula. Kemudian recovery, pemulihan. Kita pulihkan semula. Kita tengok satu persatu. Berkaitan pencegahan dan pengurangan. Minimum kan. Maksudnya kat sini minimum kan. Maksudnya guna sepaling-paling sikit. Guna kertas seminimum mungkin. Lagi guna semula kertas terpakai. Ni kertas kita semula lah. Ataupun kita guna jika perlu. Tak perlulah nak ambil contoh sikit lepas tu buang. Jadi nampak kita menghasilkan sampah kan. Jadi kalau perlu je kita ambil guna. Sedia makanan mengikut isi rumah, mengikut keperluan. Tujuan dia untuk mengelakkan pembaziran makanan. So kita nak mengurangkan sisa sisa makanan, sisa organik tu. So kita kurangkan penghasilan makanan. Kita takut nanti ada makanan yang lebih, nanti kita buang, jadi menghasilkan sisa kan. Jadi kurangkan. Masak ikut keperluan. Kemudian pengasingan dan kitar semula. Dia kata di sini, pihak kerajaan menggalakkan pengasingan sisa di rumah sejak tahun 2015. Kamu buat tak pengasingan sisa? Mungkin ada yang buat, mungkin ada yang belum buat.
Jadi cikgu galakkan untuk kamu buat pengasingan sisa. Macam mana? Okey, benda yang simple. Contoh, sisa makanan kita letak di bahagian sisa makanan di sinki. Campur di situ. Nanti kita boleh guna pula sisa makanan tu. Nak guna untuk apa? Okey, nanti kita tengok. Okey, kemudian sisa kertas kita asingkan dalam tong sampah yang kering. Sisa-sisa macam tu, kertas sahaja. Okay, kita buat di rumah macam tu. Okey, contoh lagi satu, kita asingkan plastik. Satu tong sampah asing untuk sisa plastik. Okey, sekurang-kurangnya sisa kertas kita boleh hantar ke tempat pusat kita semula. Okey, ataupun macam di kawasan-kawasan sekolah, kawasan perumahan, kan ada letak sangkar kita semula. Kita pergi letak di situ. Okey, nanti pihak bahagian perbandaran akan ambil untuk pengasingan sisa dan untuk kita semula. Okey, ini dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula dan sisa pepejal di tapak pelupusan. So, bila kita buat macam ni, jadi jimatlah kos. Sebab apa? Sebab kita mengurangkan sisa. Maksudnya di tapak pelupusan tu, sisa tak banyak terkumpul di situ. Okey, sebab sisa tu kita dah hantar ke pusat kita semula untuk dikitar semula. Nampak? Ya? Boleh buat. Buat Okey, rawatan dan pemprosesan iaitu proses biologi. Okey, dia kata di sini proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal. Okey, membolehkan sisa-sisa diubah kepada bahan organik iaitu baja organik. Boleh menggantikan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Okey, yang ni kalau di sini rawatan biologi ni maksudnya kat sini, contoh tadilah sisa makanan, itu dipanggil sisa organik. Okay, sisa daripada benda-benda hidup. Jadi kita ubah jadikan dia sebagai baja. So maksudnya sisa-sisa makanan, kulit buah-buahan, nasi yang tak habis kan, kita tak payah buang dalam tong sampah. Kita boleh letak di kebun kita, jadikan sebagai baja. So berguna jadi baja. Okey, lagi 5R lah. 5R ini boleh bantu untuk capai sisa sifar. Okey, boleh buat. Okey, jadi kalau ikut tu habislah untuk kita punya standard pembelajaran pengurusan sisa dan air sisa. So jadi kamu boleh nampak kan permasalahan-permasalahan dalam berkaitan dengan isu sisa dan air sisa. Okey, jadi kita aplikasi contoh 4 benda yang cikgu nyatakan di sini, aplikasikan untuk mengatasi masalah pengurusan sisa dan air sisa. Okey, semuanya terletak pada kita kan. Okey, insya-Allah kalau kita buat, adik-adik generasi akan datang akan ikut. Okey. Okey, seterusnya pula kita tengok kepada topik yang kedua, sektor pertanian dan perhutanan. Okey, standard pembelajaran ini adalah menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Kemudian, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Okey, dia sebenarnya samalah macam tadi. Kita tengok apa masalah yang berlaku, tapi ini masalah dalam maksudnya isu apa? Isu berkaitan dengan pertanian, perhutanan. Kemudian kita nak tengok kepentingan ataupun wajaran dia lah kepada kita aplikasikan teknologi hijau dalam menangani isu pertanian dan perhutanan. Okey, kita tengok di sini. Okey, masalah ni peningkatan kepadatan penduduk dengan perubahan taraf hidup. Okey, kedua-dua ini menyumbang kepada permintaan tinggi kawasan penempatan baharu. Okey, maksudnya kat sini bila penduduk dah ramai, jadi mesti perlukan kawasan untuk dijadikan perumahan baharu kan. Jadi perlu ditarah hutan, perlu maksudnya contoh mungkin kawasan pertanian ladang ke ataupun kawasan sawah padi ke, maksudnya kita digunakan untuk dijadikan kawasan penempatan baharu. Jadi kawasan pertanian dah berkurang. Okey, bekalan makanan mencukupi. Kita perlukan bekalan makanan yang mencukupi untuk menanggung kepadatan penduduk ini. Okey,
Kemudian hubungan laluan pengangkutan yang baik. Juga samalah, maksudnya sezaman makin lama makin ke depan mestilah taraf hidup makin baik, mestilah sistem pengangkutan pun baik kan, jalan hubungan antara tempat-tempat tu nak yang lebih baik kan. Jadi itu difikirkan juga isu dalam bidang pertanian dan perhutanan. Jadi semua ni penempatan, makanan, pengangkutan boleh menjadi ataupun menyumbanglah jika tidak diuruskan dengan betul, menyumbang kepada bencana yang dahsyat jika tidak dikawal, diselia dengan baik. Jadi kita nak bangunkan, kenalah dikawal selia dengan baik untuk mengelakkan bencana. Contoh paling mudah, jika satu tempat tu membangun banyak pembangunan tapi kita tak buat sistem perairan yang baik, bila hujan akan menyebabkan banjir kilat. Jadi kenalah urus dengan baik. Okey, seterusnya isu sosial saintifik dalam bidang sektor pertanian dan perhutanan juga. Okey, melibatkan di sini penerokaan hutan. Okey, bila kita teroka hutan, maksudnya kita tebang pokok, akan mengganggu apa? Kitaran gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfera. Sebab kalau ada pokok menjalankan proses fotosintesis, di mana dia akan menukarkan gas karbon dioksida kepada gas oksigen. Jika tidak ada pokok, jadi kandungan gas karbon dioksida ni tidak dikembalikan, dia kekal di situ di atmosfera. Jadi mengganggulah, maksudnya salah satu juga menyebabkan suhu bumi makin panas. Seterusnya pembukaan tanah, iaitu untuk penempatan atau pertanian. Dia kata di sini banyak kawasan hutan, pokok apa? Pokok bala, ditebang, melalui dengan cara pembalakan tidak terkawal. Maksudnya banyak ditebang, tak terkawal kan. Jadi mendatangkan masalah banjir besar, kepupusan flora dan fauna, dan juga tanah runtuh. Juga kamu tengok gambar di sini. Nampak? Yang di sebelah kiri ni bila pokok ditebang tanpa dikawal. Dan masalah di sini, ada flora, tumbuh-tumbuhan dan fauna ni, haiwan di situ terganggu. Habitat dia pun hilang kan, terganggu. Ataupun di sebelah kanan ni tanah runtuh. Tanah runtuh ni macam mana, kita tengok macam ni. Nampak di sini ni tanah runtuh. Perlu ada pokok. Bila ada pokok ni, ada akar. Akar ini menyerap apa? Menyerap air dalam tanah. Contohnya bila hujan, air menyerap dalam tanah. Tapi jika ada pokok, ada akar tu kan, pokok itu akan menyerap air. Jadi kandungan air dalam tanah ni terkawal. Kalau tak ada pokok, kandungan air dalam tanah ni banyak. Bila terlalu banyak, boleh menyebabkan apa? Tanah runtuh. Nampak? Sekarang yang ketiga pula, pembakaran terbuka. Tengok di sini. Pembakaran terbuka oleh petani di kawasan ladang. Contoh macam sekarang kan, musim panas, tak ada hujan, jadi pesawah atau petani dia suka bakar, contoh bakar jerami kan. Jadi bila bakar menyebabkan apa? Menyebabkan masalah jerebu. Kemudian dia juga menjejaskan kualiti udara, bukan sahaja di negara kita, tapi bahkan di negara jiran jika berlarutan. Contohnya berlaku pembakaran hutan di Sumatera. Malaysia juga turut menerima kesannya mendapat jerebu. Tu nampak jika tidak dikawal, bukan sahaja mengganggu menyebabkan pencemaran kepada negara kita, bahkan ke negara yang bersebelahan dengan kita juga. Jadi nampak pentingnya kita menguruskan alam sekitar dengan baik untuk kesejahteraan semua. Lagi berkaitan dengan isu ini, permintaan tinggi dan penebangan hutan yang berleluasa. Nampak? So dia nak buat apa? Dia nak hasilkan perabot. So perabot kan nak buat daripada kayu, jadi banyak menebang pokok. Jadi mengurangkan
pokok tu dah. Sedangkan pokok balak ini mengambil masa yang lama untuk maksudnya kita nak ambil kayu tu. Jadi sayanglah kalau dibazirkan dengan cara macam ni. Lagi kertas. Kertas pun nampak kita perlu tebang pokok juga untuk hasilkan kertas. Sebab itulah kita kena kitar semula. Sekurang-kurangnya kita tak tebang pokok. Okey, lagi penggunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani. Okey, menyebabkan apa? Menyebabkan keasidan tanah meningkat. Jadi tanah menjadi tidak sesuai untuk pertanian. Sebab apa? Sebab tanah dah jadi makin berasid. Daripada mana? Daripada racun serangga dan baja kimia. Okey, lagi dua-dua ni, baja kimia bila dia mengalir ke dalam sungai, dia boleh menyebabkan pencemaran air. So kamu nampak gambar ni menunjukkan ikan ni mati. Okey, sebab apa mati? Kena cuba terangkan. Lagi satu, kalau kamu tengok gambar ni, okey, nampak ni. Okey, yang cikgu tanda ni. Ini. Okey, kamu nampak ni sebenarnya gambar apa? Okey, nak tahu gambar apa? Cikgu tunjuk kat sini. Okey, yang ni lah. Ini menunjukkan eutrofikasi. Okey, pernah dengar tak eutrofikasi? Okey, sebenarnya eutrofikasi ni, dia kata air ni kaya dengan mineral dan nutrien. Dia berlebihan, menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Jadi alga banyak, mengakibatkan kekurangan oksigen dalam air setelah degradasi bakteria alga. Maksudnya bila alga itu banyak, dia tumbuh di permukaan air, jadi dia menutup lapisan air tersebut kan. Jadi oksigen tidak boleh menyerap masuk ke dalam air. Okey, jadi ini dipanggil alga bloom lah. Kalau alga penuh kan, dia tutup permukaan air tu, alga bloom. Ataupun dikata ni lah fitoplankton, peningkatan fitoplankton di kolam, tasik, sungai ataupun zon pesisir. Okey, sebab peningkatan kadar nutrien. Maksudnya air tu terlebih banyak baja, jadi alga banyak tumbuh kat situ. Macam itulah konsep dia. So eutrofikasi ni sering disebabkan oleh pembuangan apa? Pembuangan deterjen, baja atau kumbahan yang mengandungi nitrat atau fosfat. Okey, yang ada dalam sistem akuatik. Eutrofikasi tasik telah menjadi masalah global pencemaran air. So, jadi maksudnya nampak, kita guna baja kimia, kita nak bagi pokok tu subur lah kan, baja kan. Tetapi aliran air, contohnya kalau ada hujan, kena di kawasan pertanian tersebut, air baja tadi mengalir masuk ke dalam perairan, sistem perairan di situ. Contohnya ada parit atau ada sungai. Jadi dia masuk sekali dengan air-air baja tu kan. Jadi jadilah alga bloom. Okey, nampaklah. Okey, kemudian jadi perlulah kita aplikasikan teknologi hijau untuk menangani isu dalam sektor pertanian dan perhutanan. Okey, apa yang kita buat di sini tunjukkan rawat dan kita proses kembali sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Kamu tengok di sini, inilah contoh, perlu nak tengok baja warna hitam macam ni. Kalau kamu rajin tanam pokok, rajin ikut mak atau ayah kamu pergi nursery pokok tu, ada kan dia jual baja warna hitam macam ni, baja kompos. Okey, baja ni dia kata bolehlah rawat kembali sisa pertanian. So maksudnya sisa pertanian, maksudnya kalau kita tanam pokok, macam tandan-tandan pokok kelapa sawit, itu jadi sisa kan. Jadi sisa itu digunakan untuk menjadi baja. Okey, kemudian penanaman semula pokok mengekalkan spesies yang ada. So bila dah tebang, jadi kita kenalah tanam semula, supaya spesies itu kekal. Masa depan ada lagi spesies itu dia tak pupus. Kemudian aktiviti pembalakan dikawal, sumber hutan dipelihara, wartakan kawasan hutan simpan lebih banyak
supaya ekosistem di hutan kekal dan seimbang. Okey, jadi sebab itulah contohnya Malaysia ada ni Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ni FRIM, singkatan dia FRIM. Saya percaya semua orang tahu FRIM kan. So FRIM dia ada di Perlis, ada di negeri lain pun ada. Sebab apa? Sebab dia nak kawal, maksudnya dia nak jaga hutan di tempat kita kan. Dia wartakan kawasan hutan. Dan apa? Hutan simpan. Jadi tak bolehlah kita sewena-wenanya tebang pokok tersebut. Okey, lagi kita tengok bila frame dah jaga macam ni, dia dah jadi macam kawasan yang kawasan riadah. Kalau kamu tengok di sini, contoh gambar di sini ya. Di sini kan, di sini daripada pokok-pokok yang tinggi, daripada pokok tinggi di atas tu boleh pula dia dipasang atau diikat titi gantung. Jadi pengunjung boleh datang untuk menaiki titi gantung. So kita boleh fikirkan untuk promosikan hutan, di samping kita nak dapat menjana ekonomi negara. Okey, yang di sini pula kita nampak ada bot di dalam kawasan sungai. Kita boleh pergi ke taman, mungkin taman negara. Kita boleh rasa macam mana seronoknya berada dalam alam sekitar yang terpelihara dan juga menjana ekonomi. Okay? Jadi itu saja untuk topik 4.3 lah. Okay, maksudnya 4.4. Okay, jadi kamu nampaklah isu dalam sektor pertanian dan perhutanan, permasalahan-permasalahan dia. Okey, dan sebab tu wajarlah kita nak aplikasikan teknologi hijau untuk menangani isu dalam pertanian dan perhutanan. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, cikgu dah sediakan latihan pengukuhan untuk kamu macam biasa. Kamu scan di sini dan kamu jawab soalan yang cikgu sediakan dalam Google Form. Okey, bagi pelajar cikgu, kamu boleh turn in dalam Google Classroom. Okey, dan di sebelah tu ada modul mudah sains Cikgu Azlina. Cikgu dah sediakan modul untuk kamu, maksudnya sebagai nota. Untuk sains nota, kamu boleh ambil modul ni. Dan itu saja. Okey, kalau nak cari cikgu, boleh cari dalam Telegram alias cikgu_Azlina_SAIM. Itu saja ya. Jumpa lagi untuk video akan datang. Rajin-rajin belajar sains. Sains itu mudah kalau kita minat. Okey. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.